Saya lupa nak rakan daripada awal, tak apalah. Okey, balik kepada RPP. So kelas kita untuk kursus kita ni dia akan ada 2 jam kuliah. Sudah. Okey, dia hang sikit. Tak apa, kita tengok daripada ni. Okey, untuk RPP kita, so dia akan ada 2 jam kuliah dan 3 jam lab. So untuk lab kita akan ada penggiliran lah, macam saya terangkan tadi. So seorang pelajar tu cuma akan berjumpa dengan saya 3 kali secara bersemuka, face to face. So kita akan buat lab 1, lab 2 dan lab 3 lah. Jap, yang ni hari Rabu bukan Sunday. Yang ni adalah hari Selasa. Yang ni adalah untuk Wednesday. So lab kita adalah hari Selasa dan hari Rabu. Saya rasa kalau untuk kamu punya section, kelas hari Selasa, lab hari Rabu. Rabu pagi tak silap saya. So kalau untuk section 1 dia lab hari Selasa petang, kelas pun petang rasa. Yalah, lab petang sebab pagi ni. Dia petang. Okey, ni ada dia punya course learning outcome. So ada 3 course learning outcome: design a functional digital logic circuit for specific application, demonstrate practical ability to perform lab work with appropriate digital tools. Ni akan ada buat simulation lah, kita akan pakai tools. Practice effective teamwork qualities while performing tasks in laboratory and group project. Okay, nanti group project kan kita akan ada group project ataupun assignment. Okay, ni dia punya mapping dia. Okay, yang ni dia punya content untuk course content dia lah. Apa yang kamu akan belajar. So dia ada, saya rasa kita ada 7 chapter. Dia akan ada 7 chapter. So untuk chapter 1 ni, Introduction to Digitals. Lepas tu ada Numbering System and Codes. Kemudian, okay, yang ni ada Codes and Digital Arithmetic. Sebenarnya hampir sama je daripada chapter 1 ni lah. Cuma dia akan bagi dengan lebih detail. Lepas tu dia akan ada Digital Arithmetic ataupun Numbering Arithmetic. So macam mana kamu nak buat operasi penambahan penolakan menggunakan numbering system lah. Kalau contohnya kalau octal, okay, macam mana nak buat penambahan untuk octal. Kalau untuk hexadecimal, macam mana nak buat penambahan untuk hexadecimal. Lepas tu dia akan ada, kalau untuk chapter tu dia akan ada codes lah, codes. So dalam digital pun dia ada codes dia. Kita ada panggil BCD, binary coded digital.
Lepas tu kita ada grey code, ASCII code. So kita akan tengok lah. Okay, chapter 3, basic gates and combinational logic circuits. Okay, yang ni dalam digital electronic ni, yang paling penting sebenarnya adalah untuk chapter 3 dan chapter 4 lah. Basic gates dengan combinational logic circuit, dan chapter 4 adalah Boolean algebra dan logic simplification. Sebenarnya dia kalau ikutkan dia dalam satu topik yang sama lah, topik yang besar. So daripada basic gates ni kamu boleh how to perform other functions by using the sum gates lah. Maknanya kamu akan tambahkan banyak-banyak gates untuk perform dia punya function dia lah. Sebenarnya daripada combinational logic circuit tu kamu boleh dapat dia punya boolean dia. Boolean expression lah daripada circuit tu sendiri. Kemudian daripada circuit tu sendiri sebenarnya mungkin circuit yang kamu tu is not the simplified form. Maknanya circuit yang kamu buat yang banyak-banyak tu kemungkinan besar bukan the simplest circuit lah. Lepas tu kamu kena mungkin daripada circuit yang besar tu kamu akan dapat dia punya Boolean expression. Lepas tu kamu akan buat simplification, kemudian dapatkan circuit yang lain. Circuit yang lain tu maknanya dengan mungkin minimum gates lah. So kalau pakai yang first kali, yang circuit yang besar tu banyak gates, tapi yang untuk simplified circuit tu with the minimum numbers of gates. Maknanya cuma sedikit je kamu pakai gates je lah. Tu dia mungkin dari segi costing dia akan jadi murah lah kalau dari segi untuk industri. Kemudian kita akan ada combinational logic function ni yang saya sebut tadi, MSI, medium scale IC. Okay, dalam tu dia akan ada the first half adder, full adder, lepas tu dia akan ada BCD adder, comparator, decoder, encoder, multiplexer dan so on. Okay, kemudian untuk chapter 6 adalah memory element, iaitu latch dengan flip-flop. So kita akan tengok jenis-jenis latch dan jenis-jenis flip-flop. Kalau untuk chapter 7 ni adalah application of the flip-flop lah. Dia ada counter dan register. Okay, saya akan cuba cover untuk ke-7 topik ni dalam semester ni lah. Okay, sebenarnya video untuk, tak silap saya je, video daripada chapter 3 sampai ke chapter 7 ni semua saya ada video dia. Sebab tahun lepas, bukan semester lepas, semester yang lagi satu, saya memang mengajar untuk digital elektronik. So video dia memang masa tu pun baru start pandemik bulan 3. So saya cuma start boleh masuk kelas tu untuk chapter 1 dengan chapter 2 saja sempat. Kemudian chapter yang lain tu buat secara online lah. So video dia ada. Nanti saya akan masukkan ke dalam YouTube, dan saya akan bagi link untuk kamu lah. Sebab sebelum ni saya cuma masukkan dalam Telegram saja. Dalam Telegram tu memang penuh dengan saya punya video. Ada dalam dekat 20 video saja semua sekali. Kemungkinan besar saya akan gunakan video tu untuk kelas kita lah. Seboleh-bolehnya kalau boleh saya untuk chapter 3 dengan 4 ni kalau boleh dapat secara bersemuka, tapi masalah kita ada kekangan dari segi tempat. So kamu ada untuk kelas kamu saja ada dalam 50 orang kan, 50 lebih, 51 tak silap saya. Kemungkinan besar takut tak ada penjarakan kan. Mungkin tak boleh buat kelas secara bersemuka lah. Tengok macam mana. Kalau dapat kelas yang lagi besar, kita cuba buat kelas lah. Okay, ini dia punya assessment. Assessment kita ada 1, 2, 3, 4. Kita ada quiz 5%. Test akan 20%. Kemudian lab 20%. Kemudian kita ada assignment, project dengan presentation. Maknanya bawah assignment kita ada 15%. Okay, lepas tu final ada 40%. So subjek ni ada final. Okay, so ni software yang kita akan guna. Bukan semua guna ya. Kita akan guna dalam digital elektronik lah.
Saya rasa guna salah satu lah, sama ada kita boleh pakai Logisim, Tinkercad, PSpice. Lepas tu kena ada personal, kena ada komputer lah. Ataupun lagi satu Multisim. Multisim pun boleh pakai kalau kamu mahir. Okey, ni adalah dia punya buku rujukan yang kita akan pakai untuk course ni. Biasa pakai Floyd ni lah, Digital Fundamental ni. Tapi sekarang ni tak ada beli buku lah kan. Kalau dulu memang masa degree tu awal-awal, masa tu ada voucher buku pun, saya kebanyakannya pesara memang wajibkan ada buku lah. Sebab buku ni kadang-kadang kamu boleh pakai untuk bukan satu subjek saja, untuk 2-3 subjek. So kamu boleh sekarang ni walaupun tak ada buku rujukan, kalau kamu boleh tengok dekat library kita, boleh carilah dia punya rujukan dia, ataupun kamu boleh, saya galakkan lah kalau kamu print out untuk modul. Print out untuk modul. Sebab kalau tengok secara soft copy ni, dia tak orang kata tak ni lah, kadang-kadang saya pun lagi suka dalam bentuk hard copy lah. Okey, itu adalah kita punya RPP kita. Ada soalan tak setakat ni? Ada soalan? Kalau ada soalan, kamu boleh ni ya. Kamu boleh, kalau ada apa-apa soalan kan, kalau malah nak interrupt saya punya kelas, kamu boleh letak dekat dia punya chat ni. Nanti saya boleh baca lah kalau ada apa-apa soalan. So kalau tak ada, kita akan masuk kepada, nak masuk chapter 1. Okey, kita tengok chapter 1. Kalau sempat kita akan masuk untuk lab. Lab ni lab kosong lah, untuk pre-lab, untuk introduction to lab lah. Okey. Okey, digital elektronik ya. Pastikan kamu masuk dalam kursus yang betul 21 DAE 21203. Digital elektronik. Okey. Chapter 1, okey, ni dia punya content dia. Introduction to Digital Numbering, Number System and Codes. Lepas tu dalam dia ada content analog, digital quantity, TTL, CMOS teknologi. Ada tak? Nombor 2 ni tak tahu ada ke tak. Okey, digital system application. Lepas tu yang ni nombor 4 ni adalah untuk numbering system. Nombor 5 ni adalah untuk ini pun sebenarnya numbering system juga, tapi dia lebih kepada untuk conversion. Numbering system conversion maknanya macam mana kita nak tukarkan daripada decimal pergi kepada binary, daripada binary pergi ke decimal, ataupun binary pergi kepada hexadecimal, dan pergi pada octal. Okey, ni dia punya learning outcomes. Boleh baca. Okey, digital and analog quantity. So okey, sebenarnya kalau dalam kita punya persekitaran kita ni, sebenarnya semua bentuk data adalah dalam bentuk analog lah. Sebenarnya sekeliling kita ni semua dalam bentuk analog. So bila kita nak tukarkan, maknanya bila kita nak interpret data tu untuk kepada orang kata satu bacaan yang manusia boleh faham. Contohnya sekarang ni suhu berapa? Suhu badan kita berapa? Suhu badan kita tu adalah analog. Tapi bila kita cek suhu pakai termometer kan, dia akan keluarkan satu bacaan, itu adalah digital. Sebenarnya dia digital dengan analog ni dia berkait rapat lah. So senang kata, tak ada digital tu takkan ada sekiranya tak ada data daripada analog lah. Bukan saja secara orang kata suhu saja. Apa lagi? Orang kata sinaran matahari pun dia ada dia punya bacaan dia kan. So berapa banyak kalau kita tengok dia punya spektrum dia, kita keluarkan dia punya spektrum dia, kita boleh dapat dia punya, contohnya kalau untuk solar kan, solar kita boleh tengok berapa dia punya kekuatan solar dia. Itu semua maknanya bila kita baca dalam bentuk data tu, kita interpret dia punya data tu. So bila kita interpret ke satu bacaan yang kita boleh baca, yang kita boleh faham, itu dalam bentuk digital lah. Contoh sekarang ni bilik kita kalau malap tu berapa bacaan dia? Bacaan untuk kecerahan cahaya, lux kan, luminance kan,
So dia pun ada bacaan dia lah. So kalau terang berapa bacaan dia. Cuma mata kita boleh tengok. Kalau kita boleh tengok sama ada terang, gelap ataupun orang kata suram. Itu je lah. Yang kita daripada segi mata kita lah. Tapi sebenarnya dia boleh keluarkan dalam bentuk data. Kita boleh pakai kalau untuk kecerahan bilik, boleh pakai lux meter. So dia akan keluarkan berapa lux meter. Contohnya kalau untuk belajar kan, sesuatu untuk belajar sekurang-kurangnya kena ada 400 lux lah. 400 lux. Sekurang-kurangnya lah. So baru maknanya dia itu kecerahan untuk mata yang sesuai untuk belajar lah. Okay ya. So itu adalah untuk analog dengan digital lah. So kalau analog ni sebenarnya, analog is the quantity that continuously varying. Maknanya sentiasa berubah. Dia sentiasa berubah. Tak ada interrupt, dia sentiasa berubah. Walaupun dia sama tapi ialah suhu kan, suhu badan kita mana dia sentiasa apa orang kata turun naik. Mana dia sentiasa ada. Mungkin naik sikit, turun sikit. Mana dia sentiasa orang kata continuously varying. So tapi untuk digital dia adalah discrete, maknanya step by step. Contoh lagi satu, masa kan. Masa adalah analog. Masa sentiasa berubah kan. Maknanya bila saya cakap sekarang ni, saya habis cakap tu dah maknanya masa dia dah berubah kepada satu masa yang lain lah. Mungkin perubahan tu tak besar. Mungkin dalam berapa second saja lepas saya cakap tu terus. Contoh sekarang ni 10 pukul 8.56 50 second kan. Lepas habis saya cakap ni terus dia 8.56 jadi terus jadi 8.57. Pukul 8.57. Maknanya masa itu sendiri adalah analog. Tapi bila kita nak tengok, bila kamu tengok jam kamu sekarang kan, okey sekarang ni 8.57. 8.57 tu bila kamu tengok je, maknanya itu dalam bentuk digital. Tak kira lah jam tu kamu tengok dalam bentuk, contohnya dalam bentuk ni kan, dalam bentuk digital ke ataupun dalam bentuk analog. Ini adalah jenis jam ni lah, digital ataupun analog. Bukan kita kata analog tu, contoh dia adalah jam analog. Bukan, salah. Sebenarnya jam analog ni yang kamu tunjuk ni sekarang ni, ini adalah dalam bentuk digital. Sebenarnya dia display benda yang kamu faham. Maknanya dia discrete. Sekarang ni waktunya adalah pun 8.32. Maknanya 8.32 tu adalah discrete. Maknanya dia orang kata dia step by step kan, discrete. Maknanya kita tengok sekarang ni 8.32. Bukan kita kata untuk analog, contoh paling senang jam analog, salah. Masa tu sendiri adalah analog quantity, maknanya dia sentiasa berubah lah. Tapi bila kamu tengok masa pada waktu ketika yang kamu nak tengok tu, itu adalah dalam bentuk digital sebenarnya. Okey, example lain lagi satu, kalau contohnya voltage current kan. Current maknanya kalau kamu pakai, contoh sekarang ni saya pakai laptop kan, maknanya dia punya voltage yang supply pada laptop, itu adalah dalam bentuk analog lah. Tapi bila kita tengok kalau kita keluarkan dalam bentuk graf tu kan, graf dia akan keluar analog versus time. Sebab tu kalau kamu tengok time, masa pada contohnya berapa dia punya voltage pada pukul waktu sekarang kan, itu kita dah jadi sebagai digital. Contoh suhu di Parian Raja ni kebanyakan suhu dia sama. Contohnya suhu di contoh Alaska lah kan. Dia ada, maknanya daripada sejuk dengan panas dia ada orang kata ada perubahan sepanjang tahun. Tapi bila kita tengok suhu di Alaska pada 30 Mac. 30 Mac pada hari ini berapa suhu dia? Itu dia dah jadi dalam bentuk digital. Okey, sebenarnya dia berkait rapat lah. So biasanya kalau kita tengok analog ni, dia dah bentuk dia analog lah. Tapi sebenarnya ini pun dah digital sebenarnya. Sebab bila kita tengok dia dalam satu bentuk yang kita faham tu, itu sebenarnya dalam bentuk digital. So kalau untuk digital quantity ni sebenarnya dia lebih kepada dalam 1010 bentuk, dalam bentuk binary lah. Ini adalah untuk contoh kalau kita represent data dalam bentuk digital. Okey. Biasa kalau untuk digital ni dia biasa 1 dengan 0 lah. Kalau untuk analog ni dia akan continuously change. Walaupun sedikit dia akan ada perubahan lah.
Ya. Oh ya. Saya tak ada terima dia punya notification. Okey. Okey. Digital and analog converter, type of electronic devices. Maksudnya untuk digital elektronik ni dia akan ada dia jenis sama ada dia dalam bentuk digital, dalam bentuk analog ataupun dia combination of digital and analog. Biasanya kebanyakan yang ada sekarang ni adalah combination of digital and analog. Okey. Okay, digital system is a combination of devices designed to manipulate physical quantities. Sebenarnya physical quantities ataupun analog quantities that are represented in digital form. Okay, usually are electronic devices but can also mechanical, pneumatic and magnetic. So kadang-kadang mechanical dalam bentuk mechanical pun boleh ataupun pneumatic pun boleh, magnetic pun boleh. Kalau untuk magnetic ni dia akan magnetize. Maknanya ada magnet, tak ada magnet. Itu pun dalam bentuk digital. Sebenarnya kalau dalam bentuk digital ni dia senang je. Dia ada dua state saja, dua level saja. Dia cuma ada 1 kosong, benar salah atau betul salah atau benar salah, terang gelap. Itu pun dalam bentuk orang kata dalam bentuk digital lah. Okay, komputer, calculator, digital telefon are some of the examples. Ini adalah untuk orang kata dah kompleks digital lah. Tapi kalau untuk yang basic punya pun kita dah boleh. Paling senang contohnya kalau kita buat satu circuit untuk check orang kata terang gelap kan. Kamu pakai LDR kan nak terang gelap. Kalau katakanlah bila dia gelap dia akan berbunyi. Kamu punya buzzer akan berbunyi kan. So bila dia gelap buzzer akan berbunyi. Bila dia terang buzzer dia tak berbunyi. Itu orang kata the simplest digital circuit. Maknanya dia punya contoh paling simple lah. Okay, so this is the advantages of the digital system. Generally easier to design lah. Dia programmable. Information storage easy lah. Sekarang ni pun lagi lah. Dengan kita boleh simpan dia dalam bentuk hardware ataupun dalam bentuk cloud lah. Accuracy and precision are easier to maintain. Sebab digital system, kalau digital ni dia cuma main dengan binary saja kan. Dia ada 0, 1 ataupun dalam bentuk binary. Data dia dalam bentuk binary. So orang kata dia punya apa? Orang kata untuk dia rosak tu adalah agak payah lah. Lagi-lagi kalau untuk sekarang ni pun kalau kita pakai untuk laptop kan. Biasanya laptop kalau dulu kita pakai magnetic punya, dia punya hard disk kan. HDD dia, sekarang ni kita banyak pakai solid state. Solid state ni dia macam kamu punya thumb drive tu. Solid state dia pakai thumb drive. Sebenarnya dia banyak dalam solid state tu dia ada dalam bentuk ni lah. Flip flop kan, dalam bentuk flip flop. Maknanya dia lagi orang kata accuracy, precision, lagi ni lah, ataupun yang ni bawah ni lah, less affected by noise. And then robustness, maknanya dia orang kata dia tahan lasak lah. More digital circuitry can be fabricated on IC chip. Okay, kalau sekarang ni dengan teknologi sekarang berapa
Kalau dulu untuk buat IC dia ada sampai 100 nano kan. 100 nanometer dia punya channel dia. Sekarang ni saya rasa kalau tengok yang telefon, saya rasa kalau tengok Snapdragon sebab baru ni saya check Snapdragon berapa? 888 ada. Kalau yang kat Malaysia ni yang latest punya 860, so dia pakai 7 nanometer dia punya teknologi lah. Maknanya 7 nanometer tu orang kata kecil lah dia punya channel length dia. Channel length dia 7 nanometer. Kalau mungkin 10 tahun lepas rasanya dalam berapa? 20 nano. Maknanya dia dah boleh reduce dia punya size dia tu 1/3 kan. Hampir 1/3. So maknanya sekarang ni dengan katakanlah kalau untuk CPU kan, CPU biasanya dia punya size dia lebih kurang dalam 1 inci tu. Kalau sebelum ni, kalau pakai teknologi yang sebelum ni mungkin 1 juta saja boleh dia punya transistor dia ada dalam dia punya IC dia. Mungkin menggunakan latest punya teknologi mungkin dia boleh sampai 2 juta, 3 juta transistor lah. So makin banyak dia punya digital circuitry dia makin, orang kata makin laju lah. Maknanya dia punya cara dia nak buat apa, dia nak proses dia punya data dia lah. Okay, kalau ini dia punya advantages of the digital system lah. So kalau kita tengok sebab digital system ni dia cuma ada 2 state, 0 dengan 1. So kalau kat sini ada noise pun dia akan detect sebagai kosong lagi kat sini. Kalau ada noise kat sini pun dia akan detect sebagai 1 lagi kat sini. Tapi berbanding dengan untuk digital analog kadang-kadang bila ada apa noise kat sini, contohnya kalau kamu punya CD lagu lah. CD lagu pun sekarang ni orang tak pakai dah. Semua sekarang ni pakai MP3 ataupun orang tengok daripada YouTube. Lepas tu kemudian apa-apa lagi apps yang ni kan, dah tak ada lah. Kalau dulu CD calar sikit dia dah, maknanya kita dah tak boleh dengar lah. Tapi CD tu sebenarnya adalah digital lah. CD tu sebenarnya digital. Dia kenapa dia berbunyi, kamu boleh tengok lah macam mana CD tu dia boleh mainkan lagu dekat CD tu. Kita tengok CD kan, kadang-kadang kita tengok satu CD je, tapi macam mana boleh ada lagu di situ. Sebenarnya dia ada bump dekat situ lah. Lepas tu dia akan baca dengan menggunakan laser kan. Sebenarnya CD adalah dalam bentuk digital lah. Okay, these advantages of the digital system. The real world is analog. Semua dalam dunia ni adalah dalam bentuk analog lah. Semua dalam dunia ni adalah bentuk analog. Tapi ni sebenarnya dah orang tak relevan lah. Processing digitized signal takes time. Sebenarnya sekarang ni pun dah laju lah. Dengan current teknologi ni semua dah laju lah. Jadi kalau dulu mungkin, tapi sekarang dah orang kata tak berapa relevan sangat. Cuma dia mungkin apa-apa pun kamu kena ada some conversion from analog input to digital lah. Okay, digital electronic. Okay, ini conventional numbering system use 10 digits ataupun kita bagi dalam bentuk decimal lah, daripada 0 sampai 9 lah. Ni dia punya numbering system untuk conventional yang manusia faham. Yang senang kata yang kita faham kan, yang kita belajar daripada kecil, dia punya numbering system adalah pakai decimal. Kemudian tapi kalau untuk digital system dia menggunakan binary unit, binary system lah, binary numbering system which is consist only 2 digits, 1 dengan 0. Maknanya dia akan represent, contohnya dia akan represent 9, nombor 9 dalam decimal ni dia akan represent dalam bentuk binary. So kalau dalam binary 1001 lah, 9. So dia akan represent dalam bentuk binary lah. Okey, contoh yang paling senang calculator kan. Kalau kamu ada calculator, kamu tekan dia punya button kat atas kan, dia ada nombor 1 sampai 9 kan. Lepas tu kamu tambah 9 tambah 9 kan. Kita tengok macam senang, 9 tambah 9 dapat 18. Keluar dekat dia punya skrin dia 18. Tapi sebenarnya daripada segi orang kata daripada segi dia punya sistem dia,
9 tu sebenarnya bila kamu tekan sistem tu dia akan convert lah. Maknanya 9 tu dia akan tukarkan kepada binary. Kemudian daripada binary tu dia akan buat additional dia akan buat penambahan. Kemudian dia akan keluar bila kamu tekan sama dengan dia akan keluar 18 contoh 9 tambah 9 dapat 18. Tapi sebenarnya dia akan keluar, dia buat semua dalam bentuk binary. Bila dia dapat jawapan dalam bentuk binary, lepas tu dia akan convert balik ke dalam bentuk decimal, maknanya bentuk yang manusia faham lah. Itu daripada segi yang kata secara ringkas untuk kalkulator lah. Kita nampak macam senang 9 tambah 9 18. Tapi sebenarnya dia akan ada kat situ, dia akan buat daripada numbering system, dia akan convert daripada satu nombor kepada nombor yang lain. Contoh yang lain untuk kamu punya laptop kan. Laptop kamu bila kamu tekan kan ABC ni, sebenarnya ABC ni dia akan keluarkan kod panggil ASCII code. ASCII code ni memang dia untuk setiap nombor dan setiap huruf dia akan ada ASCII code yang sendiri. So maknanya bila kamu tekan A tu dia akan keluarkan, dia akan convertkan A tu kepada ASCII code, lepas tu dia akan hantar kepada processor. Contoh bila kamu buka Word kan, bila kamu tekan A kan, A, so sebenarnya dia hantar, kamu tekan tu dia akan pergi kepada, dia tukarkan kepada ASCII code, dia hantar kepada, dia akan hantarkan kepada processor. Okey, untuk dia bukakan, maknanya A yang kamu buka tu dia akan display dekat kamu punya display komputer lah, kamu punya screen komputer. Kemudian bila dia tukar, dia akan tukar balik lah, maknanya kod ASCII code tu dia akan tukar kepada orang kata bentuk, sebab dalam ni dia akan pakai matrix. Kita punya screen resolution ni kan, screen untuk komputer dia akan pakai matrix, so dia akan keluarkan dalam bentuk orang kata dalam bentuk graphical. So A yang kamu keluar tu itu dalam bentuk grafik lah, kita nampak A kan. Tapi sebenarnya A tu benda yang manusia faham. Tapi daripada segi maknanya dia banyak proses untuk keluarkan A dekat kamu punya screen komputer tu, sebenarnya dia ada melalui beberapa proses lah. Okey, dia akan keluar. Tekan A, kamu tekannya dia akan convert kepada ASCII code. ASCII code dia akan pergi kepada kamu punya processor, dia akan proses. Kemudian lepas tu dia akan keluarkan dalam bentuk matrix untuk keluarkan dekat kamu punya screen tu, supaya kamu nampak huruf A dekat kamu punya screen. Okey. Two binary designated 0 and 1. Also called low, high. Low kosong, high 1. Boleh juga kita panggil on, off. Banyak lagi ya. Ni dia punya ada two state device light bulb, kamu punya bulb lampu tu, off, on, diode, conducting, not conducting. Kalau diode lah. Kalau relay tu energize, not energize kan. So relay pun ada kita boleh buat. Relay ni ada contoh mechanical mechanical untuk ni lah, mechanical dengan magnetic punya ni lah. Maknanya kita boleh represent bukan sahaja dalam bentuk elektronik, tapi dalam bentuk mechanical, dalam bentuk magnetic pun boleh. So kalau transistor, cut off saturation, linear, active. Photocell, illuminated or dark. Switch pun boleh switch ada contoh untuk mechanical lah. Switch kan, kamu tekan toggle kan, untuk toggle switch tu dia akan keluar sama ada on dengan off. Okay, ni adalah untuk waveform untuk voltage. Yang ni kita akan tengok mana chapter 5 akan terangkan positive going pulse ni, apa dimasukkan dengan positive going pulse dengan negative going pulse. So kan, positive going pulse ni maknanya kita akan tengok dia punya condition daripada low to high. Sebab positive going pulse maknanya positif maknanya dia nak pergi daripada kosong pergi kepada 1. Kalau negative going pulse tu sebenarnya daripada 1 pergi kepada kosong. Sebenarnya nanti kita akan tengok dalam flip flop nanti, positive going pulse ni sebenarnya dia ada untuk trigger punya area lah. Trigger area ni dia akan ada dua. Sama ada dia gunakan positive going pulse ataupun negative going pulse. Nanti saya akan terangkan chapter 5 ni. Okey, ni dia punya timing diagram untuk digital system. Ini paling senang kita tengok ini lah. Okey, ini dia punya ni lah.
Untuk ni daripada 0 pergi kepada 1, kalau kita tengok dia punya amplitude dia daripada 0 sampai 1 ni berapa dia punya voltage dia lah. 1 volt ke 5 volt ke. Okey, ini dia punya rising time lah. Rising time ni maknanya daripada start, daripada kira 10% lepas dia daripada 0 ni. Contoh kalau kat sini adalah 10 volt, maknanya voltage tu naik 1 volt, baru dikira kita tengok 1 volt sampai 9 volt tu kita panggil dia punya rising time dia lah, ataupun falling time. Sama juga daripada 90 kepada 10%. Nak tahu dia berapa dia punya rising time lah. Tapi kalau kita tengok dalam kamu punya ni, kadang-kadang nampak kotak je kan. Sebenarnya bila kamu besarkan, kamu akan nampak bentuk macam ni. So yang ni non-linearities ni, sebab tu yang kita tak ambil kat sini berapa dia punya ni. Kita tak boleh, just about tak boleh. So untuk dapatkan dia punya rising time, maknanya kita akan kira daripada 10% after rising, and then until the 90% after rising lah. So untuk nak tahu dia punya pulse width dia, kita akan tengok pada 50% lah, 50%. Berapa dia punya, berapa pulse width dia lah. Okey, ni duty cycle. Ini duty cycle lah. Biasa kalau untuk waveform biasa, dia akan duty cycle dia adalah 50% lah. So maknanya duty cycle, how to calculate dia, TW over T. Kita tengok berapa persen dia punya duty cycle lah. Sebenarnya duty cycle ni nanti kalau kamu pakai untuk motor, ada kegunaan dia lah nanti. Contoh kalau nak buat untuk gerakkan motor kan, menggunakan apa dia punya motor, servo motor, kita boleh pakai ni lah, pulse width. Ni nak kira dia punya duty cycle lah, berapa persen. Okay, overview of basic logic function. So ni dia ada, ni sebenarnya akan diterangkan dalam chapter 4, 5, 6. Dia ada comparison. Comparison ni sebenarnya nak compare lah. Nak compare satu dengan sama ada dia sama dengan. Comparison biasanya akan ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil. Kalau arithmetic ni adalah operasi penambahan, tolak, tambah, darab, bahagi. Code conversion maknanya kamu ubah daripada satu kod kepada satu kod. Contoh daripada gray code pergi pada binary, ataupun daripada BCD pergi pada binary. Okey, itu panggil code conversion. Encoding nak pengekod, encode untuk pengekod, decoding penyah kod. Encoding pengekod, decoding adalah penyah kod. Pengekod. Encoding penyah kod. Encoding adalah untuk pengekod, decoding adalah penyah kod. Dia sebenarnya sistem paling tengok encoding, decoding ni, kamu punya ni, siapa ada Astro kan. Astro adalah untuk digital broadcast. So dia akan dapat signal semua dalam bentuk 1010. Signal dia ada dalam bentuk 1010. Tu yang kamu ada decoder kan. Decoder tu sebenarnya dia nak nyah kod kan. Nyah kod maknanya daripada kod yang diterima daripada digital transmission tu, dia akan nyah kod dalam bentuk grafik yang kamu tengok lah. Maknanya kalau cerita Upin Ipin, dia akan keluarkan Upin Ipin. Tapi sebenarnya sebelum sampai Upin Ipin tu, dia bagi dalam bentuk kod. Data selection ni adalah untuk multiplexer dengan demultiplexer. Sebenarnya dalam multiplexer ni semua, kalau dalam satu sistem, untuk orang kata dalam untuk kamu punya screen komputer pun banyak pakai encoding, decoding dengan multiplexer, demultiplexer. Okay, data storage ni paling simple, the simplest data storage is the flip-flop lah. Itu ada untuk 1 bit. Kamu nak simpan 1 bit data. Ini counting lah, kamu nak count 1, 2, 3. Okay, comparison, ni saya dah terangkan. Arithmetic, ada 4. Code conversion, kamu nak ubah daripada satu kod pada kod yang lain. Encoding, so ni pengekod. Encoding adalah untuk pengekod, maknanya kamu nak kod. Maknanya dekat, kalau Astro tu, so dia akan encode dululah. Dia akan encode sebelum dia hantar siaran. Okay.
So dia akan encode dulu, maknanya dalam bentuk kat sana dia dalam bentuk graphical, dalam bentuk movie. So dia akan encode dulu, maknanya dia akan codekan dulu. So dia akan buat digital transmission, lepas tu dia hantar, kamu terima, lepas tu dia akan nyakut. Okay, decoding. Data translation dia ada dua lah, multiplexer dengan demultiplexer. Nanti kita akan tengok saya tak sempat nak terangkan, kita akan tengok ni chapter 5. Okay, data storage. Okay, flip flop. Okay, continue. Okay, ni sebenarnya pun tak berapa relevan dah. Banyakannya benda yang dah ada benda yang dah tak ada dekat kita punya ni lah. Okay, ni dia punya ni lah, IC packaging ni lah. Yang ni yang biasa kamu nampak. Nanti kamu akan pakai untuk digital, dalam lab digital lah, kamu banyak pakai ni lah, dual inline package. So kalau kat sini ada notch ni, kaki pertama kat sini adalah nombor 1 pin dia. Pin dia punya pin configuration. Yang ni pun ada pakai. Ini untuk pakai PCB. Okay, ini pun dah nampak dah. Ini ada lebih benda-benda kaki ni. Ini dalam kamu punya. Okay, data transmission. Okay, dia ada two type of data transmission. Dia ada serial dengan parallel lah. Serial dengan parallel. Kalau untuk serial tu dia akan hantar data secara satu persatu. Dia pakai single line saja. Nampak macam lambat kan? Nampak macam lambat, tapi sebenarnya sekarang ni kalau mana pakai fiber kan, maknanya dia semua pakai single serial transmission. Dia pakai serial transmission, maknanya yelah dia pakai fiber. Bila pakai fiber maknanya dia pakai semua tu kelajuan cahaya. Pakai kelajuan cahaya maknanya walaupun dia pakai single transmission, tapi dia punya disebabkan dia punya masa tu pendek, so maknanya dia boleh hantar data yang begitu banyak dalam masa 1 second lah. Yelah, kalau kelajuan cahaya berapa? 2.9 darab 10 kuasa negatif 9 kan, meter per second kan. Kelajuan cahaya, saya pun dah lupa lah. Lama tak pakai tak ni. Hmm. 3.0 darab 10 kuasa 8 meter per second. So kalau daripada kelajuan cahaya ni, daripada matahari ke bumi, cahaya ni cuma ambil masa 2 jam. Kalau daripada bumi kepada bulan cuma ambil masa 1.3 second saja. Cepat So inilah dia punya data transmission. Dia ada dua, serial dengan parallel. Parallel ni maknanya dia ada banyak. Dia ada banyak line lah. So dia akan transfer, contohnya kalau dia ada 8 line tu, dia akan hantar terus 8 sekali. Kalau dulu kamu punya siapa yang buat desktop kan, kalau dulu dia punya hard disk je kan. Kalau sekarang ni dia panggil SATA kan. Itu pakai serial transmission. Kalau dulu dia ada PATA, parallel transmission. Dulu mula daripada serial, dia kata lambat, lepas tu dia buka pada PATA lah, PATA.
Lepas tu dalam bentuk parallel transmission lah. Nak bagi cepat sikit. Tapi sekarang ni bila dia pakai sekarang pun dia pakai apa, SATA tu pun dah laju. Dah cukup laju dah. Sebab kalau untuk pakai serial ni, daripada segi design dia senang. Maknanya dia pun cuma pakai satu line, dia pakai hantar bit per bit. Dia hantar bit per bit. Cuma dia daripada segi masalah, masa lah. Tapi bila dia dah selesaikan daripada segi masanya, so orang kata lagi efektif guna pakai serial transmission. Kalau pakai untuk parallel transmission ni, dia daripada segi sistem dia agak kompleks sikit berbanding dengan serial. Dia lagi satu daripada segi ni lah, mahal kan. Sebab dia pakai parallel, banyak wire. Makin banyak wire sebenarnya makin cepat. Tapi ialah makin mahal lah. So sekarang ni dia cuma pakai serial je. Kalau kamu punya fiber optik tu pakai serial transmission. Okey, ini untuk memory-less system. Dia sebenarnya ni chapter 6 lah akan terangkan. So bila kalau untuk memori tu, dia akan simpan memori lah sebenarnya. Kalau memory-less tu maknanya dia tak akan, bila dia ada data baru je, data lama tu dia akan hilang. Okey, habis sebenarnya untuk part 1. Okey, kita akan tengok untuk numbering, numerical representation. Dalam numbering system ni ada 4 lah. Decimal ni ada daripada 0 sampai ke 10. Kalau untuk binary adalah daripada dia cuma ada 2 je lah, 0, 1. Lepas 0, 1 dia akan pergi 1, 0, 1, 1. Lepas tu dia akan pergi pada 1, 1, dia akan pergi pada 1, 0, 0 dan seterusnya. Kalau untuk decimal 0, 1, 2, 3 sampai 9, 10, 11, 12 dan seterusnya lah. Kalau untuk hexadecimal, okey, hexadecimal ni adalah nombor base 16 base numbering system lah. Maknanya dia ada 16 daripada 0 sampai ke 15. Tapi dia tak adalah kira sampai 0, 1, 2, 3 sampai 15. Dia sampai je 10 tu, sebab sampai je 9 tu dia akan berubah. Daripada 9 tu dia akan pergi kepada A, B, C, D, E, F. Sebab ada 9 kan? 9 A, B, C, D, E, F. Kalau A tu equal to 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F tu 15. Lepas F tu dia akan pergi kepada 10. 10. Bukan 10. 10 dengan hexadecimal ni bersamaan dengan 16 dalam decimal. Lepas tu kalau untuk octal numbering system, octal 0 sampai 8. So 0 sampai 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas 7 dia akan jadi 10. 10 dalam octal system atau nombor 8 base 8 numbering system. 10 tu adalah 8 dalam decimal. Kalau untuk binary ni memang banyak digunakan dalam ni lah, digital system. Binary digunakan dalam digital system. Kalau untuk hexadecimal ni banyak dalam buku transmission. Lepas tu daripada apa orang kata ASCII code, maknanya digunakan untuk ni lah, untuk orang kata transmission punya sistem. Octal numbering system ni saya tak pasti dia apa kegunaan dia lah. Kamu boleh carilah apa kegunaan untuk octal system. Okey, numbering system conversion ni maknanya dia akan ubah daripada satu numbering system ke satu numbering system yang lain. Contohnya daripada decimal pergi kepada binary, daripada binary pergi kepada hexadecimal, dan so on. Dia boleh vice versa, maknanya kamu boleh ubah daripada binary pergi kepada decimal, decimal boleh pergi kepada binary. Lepas tu dia akan kita akan tengoklah nanti kita akan ada dia punya trick lah. Contohnya daripada decimal, dia ada yang kamu tak boleh terus convert direct terus pada satu sistem pada sistem. Kamu kena via satu numbering system yang lain untuk convert dia. Nanti kita tengok nanti. Saya pun lupa. Okay, binary system is used a digital system. Okay, because it easy to implement, accurate lah. Cuma dia ada 2 dengan 0. Dua dia cuma ada 1 dengan 0. Two level of voltage required to represent the digits. Dia ada high dengan low saja. Voltage dia sama ada high dengan low. Okay, dia ada symbol and symbol binary digit. Binary system is not a bit. Satu simbol atau satu digit dalam binary kita panggil dia satu bit. Bit ni dia punya akronim of a binary digit. Dia panggil, kenapa panggil bit?
sebab dia binary digit. Okay. Digital circuit use a binary system to represent quantities. Okay, ini adalah binary system lah. Ini dalam binary dengan decimal. So 1 dalam decimal, 1 dalam binary lah. Kalau 2 ni kita tak panggil 10, kita panggil 10. Kalau dalam binary 10 ni adalah bukan 10 tapi 10. So ini kita panggil 1 bit. Dia cuma ada satu karakter ataupun satu simbol. Yang ni ada 2 bit, 2 bit binary number. 10 dia ada 2 bit. Tak kira lah. Dia kalau 00 pun 2 bit. 10 pun 2 bit. Kalau 3 ni 11 2 bit. 4 ni akan ada 3 bit. 100 ada 3 bit. Dan seterusnya. Okay, ini cara nak ni lah. How to convert from binary to decimal. Okay, setiap bits ni have their own weight. Ini dia punya bit lah. Kalau untuk okay, dalam binary ni kita panggil yang paling kanan ni, paling kanan paling ujung lah. Ini sebab dia ada fraction number. Kita tak tengok yang fraction number ni. Kita tak tengok. Fraction number ni tak ada. Kita tengok yang ni je kan. So yang paling belakang sekali ni kita panggil dia LSB, least significant bit. Dalam nota dia, tak lupa ni ada tunjuk tak. Yang paling depan ni sekali kita panggil MSB, most significant bit. Okay, LSB yang paling kecil, MSB adalah untuk yang paling besar. So ni kena ingat LSB dengan MSB. Yang ni dalam untuk fractional number ni lain dah. Ini sebenarnya tak kamu tak tengok contoh ni pun tak apa. So kalau untuk LSB, the first LSB nya dia adalah equivalent to 2 power to 0 lah, 200. Nanti dia akan darab lah 1 darab dengan 200, 0 darab dengan 2, 201 dan seterusnya. Nanti kita akan terang dengan detail lagi akan datang. Okay, ini dia punya cara dia lah. So ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bit binary number lah. So yang ni adalah 100, 200, 201 dan seterusnya sampai 206. Dia darab lah. So ni how we convert from the binary to decimal. Okay, binary system adalah daripada nombor 1 sampai ke 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Kemudian dia akan jadi 10 dan seterusnya lah. Dia sebenarnya kalau untuk buat untuk binary decimal to binary, kita pakai bahagi ni. Ini cara dia. Nanti saya akan terangkan lagi detail sikit. Ataupun saya akan bagi video. Saya ada buat video. Okay, hexadecimal. Yang ni saya kata hexadecimal system base 16. So dia akan start daripada 0. Apa-apa nombor dia akan start daripada 0 sampai ke, kalau untuk decimal dia akan 0 sampai 9. Kalau untuk octal 0 sampai 7. Kalau untuk binary 0 sampai 1 saja, lepas tu dia akan balik pada 10. So kalau untuk hexadecimal ni yang saya kata ada A, B, C, D, E, F. Ni memang ni. So maknanya 10 dalam base 16 is not equivalent to 10 dalam decimal. Ataupun 10 dalam binary. Dia tak sama. Kamu kena tengok dia base apa. Tapi kalau dia just tulis nombor saja kan, nombor saja itu kita assume dia sebagai decimal. Dia kena tulis kat belakang tu macam mana, macam ni contohnya. Macam ni 37 kan. Kalau dia tulis kat sini 10, maknanya ini dalam bentuk base 10 digit. Kalau untuk binary dia akan tulis 2. So maknanya kita tahu yang ni dalam bentuk binary. So yang ni dalam bentuk, kalau ada 10 kat bawah ni dia bentuk decimal. So kalau 16, so sepatutnya dia akan bagi maknanya kat sini dia tulis 9, ada 16 kecil. Dia akan buat macam tu lah. Okay, ini macam mana how to convert from the hexadecimal to decimal. So maknanya kat sini dia ada, kalau untuk contoh kan 4A9 base 16 kan. Okay, setiap digit dalam hexadecimal ni dia ada dia punya weight dia. Yang belakang sekali ni adalah bersama 9 ni
dia adalah untuk apa 16:00 lah. Maknanya 9 akan darat dengan 16:00. Kalau A ni adalah 16:1. 4 ni adalah 16:2. Kalau ada nombor digit selepas 4 depan 4 ni, so dia akan so on lah. 16:3:4 dan seterusnya. Okey, ini ada contoh paling senang lah. Ini ada daripada binary dia buat dalam 16 So kalau binary tu dia untuk represent untuk 16 tu dia akan pakai 4 bit. 4 bit binary number lah. So daripada 000 sampai ke 111. Okey, dia ada dalam okey, ada satu ni kalau untuk 4 bit ni kita panggil dia one nibble lah. Lepas tu kalau 8 bit ni 8 bit dia sama dengan 1 byte. Dia panggil satu 8 bit, 8 bit sama dengan 1 byte. 8 bits sama dengan 1 byte, BYTE. Kemudian kalau 16 bit, 16 bit, dia akan sampai satu word. Dia ada dia punya equivalent dia. Okay, ni how to convert from the binary to hexa. Ataupun hexa, okay, ini daripada binary to hexa, hexa to binary. Ini kita buat dalam group 4. Yang ni senang je sebenarnya. Kamu boleh tengok, kamu boleh faham. Nanti saya akan bagikan video. Maksudnya ada video dia. Okay. Ini hexadecimal to decimal conversion. Dia 79, maknanya 9 darab dengan 16:00, 7 darab dengan 16:1. Okey, ini ada decimal to hexadecimal conversion. Sebenarnya bahagi ya. Nanti dia kena berbahagikan. Octal system, also known as a base 8 numbering system. Ini daripada 0 sampai 7. Lepas 7 dia akan jadi 10, 11 sampai 17. Lepas 17 dia akan jadi 20 dan seterusnya. Okey, ini how to convert binary to octal and octal to binary. Okey, dia tak ada, tak silap saya daripada octal, dia tak ada direct conversional to hexadecimal. Dia say kalau kamu nak convert daripada octal pergi kepada hexadecimal, kamu kena melalui sama ada kamu pergi octal pergi kepada decimal, lepas tu baru boleh pergi kepada hexadecimal. Ataupun paling senang, octal dia akan pergi kepada binary, lepas tu baru dia pergi kepada hexadecimal. Dia tak boleh direct conversion from hexa to octal ataupun vice versa. Dia tak boleh. Dia mesti melalui satu numbering system yang lain. So biasanya paling senang octal to hexa, dia akan pergi octal, dia akan pergi kepada binary, lepas tu baru dia pergi kepada hexa. Ataupun kalau daripada hexa pergi kepada octal, dia akan hexa pergi kepada binary, lepas tu pergi kepada octal. Habis untuk chapter 1. Okey. Ada ni. Ada soalan tak? Ke dah tidur semua? Yalah pagi kan. Ada soalan? Okey. Kita tengok ni aja. Okey. Chapter 1 habis. So saya akan continue dengan ni. Saya nak briefing dengan lab sikit. Sekejap je. Okay, lab kosong . So lab kosong ni saya rasa tak perlu sebenarnya, kamu tak perlu nak buat apa-apa. Saya nak bagi penerangan sebab dalam dia cara nak menggunakan dia punya alatan dalam lab lah. Okay, lab kosong. Okey, dalam lab kosong kalau kamu tengok buka, okey dia ada introduction and safety instruction lah. Okey, biasanya dalam lab kita akan pakai ni lah, kita panggil ni blackboard.
pernah guna tak? Rasa ada kalau tak tahu kamu sempat masuk lab. Kamu tak masuk lab, tak pernah masuk lab lagi kan? Secara fizikal, pernah masuk tak? Tak pernah kan? Baru SEM ni baru nak masuk kan? Okey, nanti insyaAllah kita akan jumpa. Ini kita panggil breadboard. Bentuk dia macam ni lah. Nanti kamu akan letak cucukkan IC semua dengan wire untuk buat kita punya circuit, untuk perform dia punya logic circuit. Okey, ini dia punya connection lah. Dia akan beritahuan ni dia buat kat atas ni, dia macam ni ada longkang. Maknanya dia ada tempat yang dia akan ada connection, ada tempat yang dia tak ada connection. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, yang line biru ni atas ke bawah ni, okey, ni akan ada connection. Maknanya setiap lubang ni dengan lubang ni dan lubang ni dia akan ada connection. So kalau kamu nak pakai buat connection kan dekat kaki pin kat sini ada banyak nak sambung kan. Okey, dia boleh pakai ada 4 lubang lah. So kat sini sebenarnya dia macam ada longkang. Kat tengah-tengah ni kita akan letak IC lah. Macam ni kita akan letak IC. Okey, daripada yang kat bawah ni, pin kat bawah ni dengan pin kat atas ni dia tak akan ada connection. Dia tak ada connection. Kalau ada connection dia akan kita panggil short circuit. So kamu IC ni kamu tak boleh letak kat kawasan ni. So kamu kena letak kawasan longkang ni. Kalau dekat contoh kat sini kat kawasan ni antara dua ni. Panggil longkang lah. Lepas tu kat atas ni sebenarnya kita nampak ada 1, 2, 3, 4, 5 kan. Lepas tu ada selang kan. Sebenarnya kat atas ni semua bersambung. Ada connection. Line merah ni maknanya dia ada sambung lah. So yang kat bawah ni pun dia ada connection. Tapi atas dengan kat bawah ni, dua line merah dengan ni, dia tak ada connection. Dia tak ada connection. Sama juga line yang kat bawah ni lah. Akan ada 2 line panjang ni kan. Okey, yang kat bawah ni, satu line ni dia akan ada connection. Okey, ni pun ada connection. Itu adalah untuk breadboard lah. Biasanya kat budak-budak ni setiap kali masuk lab saya nak kena terangkan balik ya. Kamu cuba fahamkan. Sebab benda ni, breadboard ni banyak kegunaan dia lah. Kat mana yang buat, untuk buat circuit sebenarnya dia akan buat atas breadboard dulu. Okey, IC pin number lah. Biasa kita akan tengok ada notch kat sini ataupun ada bulat kat sini. Yang mana ada notch dengan bulat ni, nombor 1 pin 1 dia adalah kat sini. 1 dia akan kita 1 betul-betul, 2, 3, 4. Kalau ini dia ada 4, cuma ada 4 pin saja untuk sebelah kaki, untuk bahagian sebelah ni. Okey, dia akan sambung 5 kat sini. Bukan 5, bukan kat 8 ni, 5 kat sini. 5, 6, 7, 8. Tengok, kalau ni adalah 14 pin IC ni. Ni 14 pin IC. So dia akan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7. 7, depan 7 tu adalah 8. Kalau ada 16 pin IC, dia akan ada 1, 2, 3, 8, sebelah 8, 9, 10 sampai ke 16. Okey, ni IC ni biasa kamu pakai ni. Okey. Nanti kamu akan buat setiap lab kamu akan ada pre-lab lah. Setiap lab kamu kena buat dia punya pre-lab dulu. Biasanya saya akan bagi dalam bentuk logic circuit lah. So daripada logic circuit tu kamu kena tahu IC apa yang kamu pakai. So contohnya kat ni adalah untuk NAND gate. Ni adalah untuk inverter. 7400 ni bukan saya main letak je. 7400 ni sebenarnya adalah pin IC tu adalah untuk gate siapa. Rasa kat belakang sekali ni ada. Ni. Okey, ni dia punya kita panggil 74 series IC. Ni biasa gunakan dalam digital circuit. So kalau 407, 40 ini 74 tengok 00, tapi sebenarnya dia ini adalah 74 series. 74 series maknanya depan ni ada 7. 7400, 7410. Okey, ini 7400 adalah untuk NAND gate. 7400 adalah untuk NAND gate. 7402 adalah untuk NOR gate. Kalau untuk inverter ataupun NOT gate dia ada 7404. Kalau untuk AND gate 7408. NOR gate 74 OR gate bukan OR gate 7432. Ni adalah untuk 74 ni untuk OR gate 7432. So kamu kena tahu series lah. So dalam kamu punya lab sheet dia tak akan bagi nombor series ni lah. So kamu kena tulis lah. Ini adalah untuk NAND gate. NAND gate maknanya dia pakai series apa? 7400. Okey. Setiap dalam contohnya 7400, kalau kamu tengok dia punya pin configuration dia punya internal circuitry internal circuitry dia sebenarnya dalam 7410 ni, 7400 ni ada 4 biji NAND gate. 1, 2, 3, 4.
So kalau dalam circuit kamu nak pakai 3 NAND gate, kamu boleh pakai cuma satu IC lah. Boleh pakai satu IC. Tak perlu pakai 3 IC. Maknanya kamu ada 3 gate, ada 3 gate kan? 1 2 3. 3 NAND gate yang kamu nak pakai, kamu boleh pakai satu IC saja. And then pastikan untuk setiap IC ni kamu sambungkan dia dengan VCC dengan ground lah. Biasanya VCC ni kat kaki yang paling ni, kat sini. Kadang-kadang ada 16 pin kan. Kalau 16 pin, dia kat sini pin 16 dengan pin 8. 8 ni biasa untuk ground. Kalau 7 ni untuk ground. Kat ujung ni adalah untuk ground. Kat ujung yang sebelah sini adalah untuk VCC. Sini tak ada yang tak ada yang ni 74 141. Okey, contoh yang ni adalah untuk ni lah untuk 16 pin 74. Sekejap, saya JK flip flop. JK 16. Okey, contoh ni adalah 77 berapa untuk 74 16 pin IC lah. Biasanya kaki 16 ni dia akan jadi dia punya ni lah. 16 ni akan jadi dia punya ground dia. 8 ni akan 16 ni akan jadi VCC dia. 8 ni adalah dia punya ground dia. Okey, tapi kamu kena tengok dia punya internal circuitry dia. Setiap IC dia punya internal circuitry dia lain. Kadang-kadang ada yang IC dia walaupun dia 16 pin kan, tak semestinya 16 ni adalah VCC. Tak semestinya 8 ni adalah dia punya ground. Contoh JK flip flop IC. Okey. Ni ada JK flip flop. Dia adalah 16 pin juga. Tapi dia punya pin 1 dia bukan VCC dia. Okey. So kalau untuk JK flip flop ni kamu kena tengok dia punya ni. Okey ni. Okey, pin 5 ni adalah dia punya VCC dia, pin 13 ni adalah untuk dia punya ground dia. Dia tengok sini 7476 yang biasa kamu guna dalam lab, akan guna dalam lab. So untuk 7476 dia punya VCC ni adalah dekat 5 volt, dekat pin 5, ground dia adalah pada pin 13. Okey. Lagi satu, untuk IC kan sebenarnya dia ada dua jenis, TTL dengan CMOS. Tapi biasa yang kita pakai adalah TTL. TTL adalah transistor logic circuit. Dia pakai TTL. So bila pakai TTL, dia punya VCC yang kamu kena supply dekat dia punya IC dia cuma 5 volt saja. Jangan lebih daripada 5 volt. Kalau lebih daripada 5 volt, dia akan breakdown dia IC. Kadang-kadang dia meletup. Pop, dia akan bunyi. Tu kadang-kadang budak terkejut. So, pastikan VCC bila kamu buat dalam lab, VCC dia adalah 5 volt. 5 volt. Okey, itu adalah untuk dia punya ni. Okey, bila kamu buat, saya akan bagi circuit dia, tapi dalam tu tidak akan ada pin configuration lah. So, contoh dalam circuit ni, kita akan pakai NAND gate, ada 3 unit NAND gate. 1, 2, 3. So, kita just boleh pakai satu IC saja. Tapi kamu kena tulis lah dia punya pin configuration dia. Pin configuration dia, kaki mana yang kamu pakai? 1, 2, 3. Ni bukan main letak je. 1, 2, 3 ni. Kamu tak boleh letak 1, 2 kat sini. 3 kat sini. Tak, kamu kena tengok dia punya pin configuration dia. Sebab dia ada input dengan output dia. Contoh 7400. Pin 1 dengan pin 2 ni adalah untuk input. Pin 3 adalah dia punya output dia. So kat sini kamu kena buat lah tak 1, 2, 3. So pin 1, 2, 3 kamu dah pakai. Ada pin yang kosong lagi 4, 5, 6 kan. Kamu pakai 4, 5, 6. Lepas tu 9, 10 dengan 8. Cik, kenapa tak 8, 9, 10? Kat sini kan biasa kalau kat sini berurutan 1, 2, 3,
4, 5, 6. Yang ni 8 ni, yang lagi kecil ni, kenapa dia jadi ini output? Kenapa tak 8, 9, 10? Tu yang saya kata, apa-apa pun kamu kena refer dekat dia punya pin configuration lah kat sini. So kalau kita tengok dia punya circuit kat sini, 10 dengan 9 ni adalah dia punya input dia. 8 ni adalah dia punya output dia. Sama juga dengan 13 dengan 12 adalah dia punya input dia, 11 dia punya output dia. So kamu kena, tak boleh main terjah je, main letak je nombor, tak boleh. Dia kena tengok dia punya pin configuration dia lah. So ini adalah untuk contoh ya. So kamu buat, ini adalah untuk buat pre-lab. Bila suruh dia letak pre-lab sekali dengan dia punya IC series dia, kamu buat macam ni. Tulis IC series dia 7400, berapa pin nombor mana yang kamu pakai. Nanti bila kamu nak buat lab senang. Dia terus kamu sebab untuk lab digit ni dia senang. Dia masukkan IC, dia cucuk wire je. Cucuk lepas tu tengok output. Dah senang. So ini adalah contoh trainer. Trainer dalam ni lain sikit tapi dia hampir sama sebenarnya. Dia mesti ada dia punya input dia kat sini, daripada sini kita pakai input dia untuk high dengan low, kita pakai switch high dengan low, lepas tu kita akan letak kita punya circuit kat sini dekat atas breadboard ni. Output dia kita akan represent pakai ni, pakai LED saja, sama ada dia menyala. Kalau tak menyala, kosong, menyala satu. Lepas tu kita akan check dengan kita punya truth table. Kita akan terangkan dalam lagi detail masa kita buat lab nantilah, tapi ini sebagai pengenalan. Okey, ini adalah untuk ni lah. Lepas tu dia ada manual clock ni. Ni biasa pakai untuk lab yang flip-flop. Nanti kita akan tengok lah. Ingat untuk IC, kita pakai 5 volt sahaja. 5 volt sahaja. Okey. Itu sahaja untuk digit. Okey, ni dia punya lab report. Lab report kamu kena hantar melalui Google Classroom. Okey, lab report cuma seorang saja yang hantar. Lab report cuma ada seorang saja yang hantar. Sebab kamu satu grup 2 orang. Okey. Itu saja untuk kelas hari ni. Okey, untuk attendance. Okey, kamu boleh tengok dekat saya dah post dekat kita punya chat ni. Okey, boleh ada Google Form. Google Form dengan submit pada saja. Saya rasa itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita akan jumpa minggu depan. Ada soalan lagi tak? Okey, kalau tak ada. Okey, kalau tak ada, okey. Apa-apa kamu boleh tanya saya melalui WhatsApp. Okey ya? Okey, itu saja untuk kelas kita hari ini. Kita jumpa minggu depan ataupun minggu depan. Tengoklah kalau sempat, saya rasa saya nak buat lab minggu depan, kita akan anjakkan mana start lab minggu keempat tapi kita buat minggu ketiga. Tengok macam mana. Kalau boleh lah. So boleh habis awal sikit. So mana minggu ke-11 habis. Okey, itu saja. Apa-apa kamu boleh WhatsApp saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.